A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, muslimin muslimat, sahabat-sahabat yang dihormati lagi dikasihi. Saya bersiaran langsung daripada Madinah Al-Munawwarah, Masjid Nabawi, berada di luar daripada penginapan ni lah. Dan penginapan kami ni alhamdulillah tak jauh daripada Masjid Nabawi. Saya bersiaran langsung daripada Madinah Al-Munawwarah, tiba pada malam tadi daripada Makkah Al-Mukarramah. Tapi berada di sini 2 hari saja. InsyaAllah besok kami akan balik ke Malaysia. Esok hari Isnin, bermaksud hari Selasa lah kita sampai. Betul, hari Selasa. Bermaksud hari Selasa lah kami sampai ke Malaysia. Ini adalah tempoh yang paling lama kami tinggalkan bumi Malaysia. Paling lama. Kalau sebelum ini, bila saya bawa jemaah umrah, tak lama. Biasa saya tak lebih daripada 10 hari lah bawa jemaah umrah. Sebab main cik terus. Ya. Okay, nak ajak encik suami sama-sama sebenarnya. Encik boleh tak tolong ambilkan buku warna pink tu, yang hadis tu, himpunan hadis. Okay, subhanallah sahabat-sahabat semua. Okay, lama juga kita tak buat live ni. Jadi esok akan balik Malaysia, dah di Madinah 2 hari saja. Hari ni, esok malam tadi sampai. InsyaAllah kepada siapa yang tulis kirimkan salam buat Nabi Muhammad SAW akan disampaikan secara umum. Kalau nak baca semua tu agak mustahil lah, nak baca satu demi satu. Tapi insyaAllah akan dibacakan secara umum. Moga-moga Allah Allah pasti maha mengetahui siapakah yang menyampaikan salam, siapakah yang sangat berkehendakkan untuk sampai ke sini, insyaAllah. Alhamdulillah. Mohon doa Muhammad Aiman akhir tahun 1, insyaAllah anak-anaknya. Okey, sahabat-sahabat di FB tak keluar komen lagi. Saya doakan supaya dapat pergi, insyaAllah sahabat-sahabat semua. Mudah-mudahan Allah berikan rezeki, kelapangan masa, kelapangan rezeki, kesihatan untuk menjadi tetamu Allah di sini, insyaAllah. Ya, insyaAllah kita sampaikan salam. Ma M Arif Fahim dan Nur Khadijah Humairah dikurniakan kesihatan yang baik, insyaAllah. Ya, insyaAllah. Banyak ni, Liora ada, Namawar ada, Sarishidi Syah, Bimbi Eliza Hamid. Subhanallah. Jemput encik, jemput sama-sama. Okey, alhamdulillah. Ini Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah, ini kali pertama kan encik kita begitu lama, dan sangat mencabar bila kita tinggalkan anak-anak dalam tempoh yang begitu lama. Ada anak tu yang demam, asyik sebut nama saya Umi. Pergi klinik pun cakap nak Umi. Seminggu demam Rehanah. Sebut Abi. Tak sebut Abi, sebut Umi. Masya Allah. Lepas tu bila sebenarnya jadi lama ni. Kalau umrah pun kami sekejap, 6 hari 8 hari, sebab kita ada komitmen dan tanggungjawab yang banyak kan di Malaysia. Biasanya saya bimbing umrah beberapa kali, lepas tu saya tinggalkan jemaah kepada mutawif, macam tu lah. Tapi dah lama pun kita tak bawa jemaah umrah. Dah 6 bulan dah kot kita tak ada buat jemaah umrah. Kemudian kali ini jemaah haji kita bawa. Rizki bawa jemaah haji, walaupun asalnya tidak dirancang pun, dan ia adalah satu tindakan last minute juga sebenarnya. Subhanallah, muslimin muslimat, jemaahnya tak ramai mana, tapi kami perlu jalankan tanggungjawab. Sebab dah bawa jemaah tu, kena jalankanlah tanggungjawab. Sekurang-kurangnya selesai di Mekah, dan kami bersama juga dengan jemaah di Madinah. Jadi kami balik awal beberapa hari daripada jemaah kami.
Sampai di Madinah ni sempat sehari saja ke jemaah, kami terus balik. Lama sangat. Kali ni berapa hari ya kita, daripada 23 hari bulan 7, hari ni berapa bulan? Hari ni dah 9 hari bulan. Sekejap, 7 sampai campur 11, lebih kurang dalam 20 hari. 20 hari, hampir 20 hari sebenarnya. Masya Allah, Allahu Akbar. Tak pernahlah tinggalkan bumi Malaysia selama ini. Ni kali pertama lah. Apa pun urusan sebelum ni, tahun lepas kita buat haji lebih kurang dalam 8 hari saja. 8 hari saja kami tak sempat datang Madinah. Habis je selesai ibadah haji, kami terus balik Malaysia. Jadi ujian emosi, ujian mental, ujian fizikal, ujian rohani, semua saya mentally down juga banyak. Bukan kata tak seronok berada di Mekah, di Madinah, tidak, tapi bila kita ada banyak tanggungjawab, banyak komitmen, lagi ibu seorang ibu dengan anak, dan pelbagailah urusan-urusan yang memerlukan kita sebenarnya, ia adalah satu ujian yang lain. Dari segi kita tidak mengatakan tak, bukannya sebut tak bersyukur, dan bukan kata tak seronok duduk di Mekah Madinah. Ya, bagi orang yang mungkin dia ada kelapangan dari segi waktu, komitmen itu mungkin berbezalah. Gitu. Jadi Masya Allah. Tapi pejam celik, esok dah kita akan balik. Jadi insya Allah kuliah kita akan kembali normal lah selepas ini. Seperti biasa jam 7 pagi. Kita nak buat, saya bawa semua, kitab Abdul Solihin bawa, kitab Asmaul Husna bawa, bawalah semua. Tapi tak dapat. Nak cuba juga sebenarnya bangun pukul 2 pagi tu, tapi mencabar tu apa sekian. Pukul 7 pagi di Malaysia, dekat sini jam 2 pagi. Lepas tu subuh pula pukul 4. So bila subuh awal, siang panjang. Bila subuh awal, kita bila buat kuliah jam 7 tu, jadi macam selalu hampir sangat dengan subuh, sedangkan kita nak pergi masjid awal di sini. Subhanallah. Kerja yang lebih baik, bos berhentikan. InsyaAllah mudah-mudahan dapat kerja yang lebih baik. Saya tak nak pakai pekerja sudah. InsyaAllah moga dapat kerja. Ya. Tudung ni sebenarnya tudung orang Arab ni saya beli je sebab saya tak expect jadi lama. Lepas tu tudung-tudung semua dah habis dah. Ni basuh sikit-sikit gitu. Lepas tu beli kat kedai Arab. Macam tak tahulah macam apa. Lepas tu sebenarnya buat telekong, jadi telekong elok je. Pelik sikit nampak. Okey, cik, sedikit perkongsian apa saja, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ustazah? Baik, Alhamdulillah. Masya Allah. Terasa saya bila mana anak sebut nama Ustazah seorang je. Betul. Masya Allah. Tak sebut nama Abi tak ada sebut. Macam tu lah. Sakit lahirkan dia dulu. Cik lahirkan. Tapi itulah, anak dah besar ni, lupakan Abi dia. Jadi Alhamdulillah, insyaAllah sedikitlah perkongsian bila mana kita berada di bumi yang barakah ini, bumi dengan insan tersayang. Moga-moga kita doakan orang lain pun sampai jugalah. Sebab berada di tempat ni seronok sahaja. Seronok sebab kita dapat memberi salam depan-depan dengan Nabi Muhammad SAW sendiri, insyaAllah. Kita melepaskan rindu. Ramai orang rindu nak datang sini sahaja. Tetapi hanya yang benar-benar mahu dan benar-benar nekat datang tu, dia datang melepaskan rindu sendiri, berdoa di sini, insya-Allah. Moga-moga semua diizinkan Allah datang sini, dan insya-Allah kita mengenang kembali nostalgia perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekeliling Madinah ini banyak kisah-kisah. Ada kisah peperangan Uhud. Insya-Allah esok kita akan ziarah Uhud. Dan insya-Allah kita akan belajar sejarah Uhud esok, insya-Allah, bersama dengan jemaah yang akan dipimpin oleh Ustazah sendiri, cerita macam mana kisah peperangan itu berlaku, sebab peperangan berlaku, dan apa pengakhiran dia. Dan insya-Allah kita akan belajar esok. Kemudian insya-Allah bersama malam kita ada bersama dengan berjemaah, makan-makan sikit, meraihkan jemaah. Dan insya-Allah sedikit daripada saya, setelah kita mengalami
haji ni Ustazah. Di haji ni macam-macam cerita kita dengar. Ada kisah-kisah yang seronok, ada yang kurang seronok bagi setiap orang lah. Pandangan berbeza. Ada yang tercabar dalam kemah yang penuh, ada yang menulis tentang kemah yang penuh, ada tentang perkongsian tandas bercampur lelaki perempuan, ada yang rasa terharu dan teruja, ada yang teruja dengan first time tidur tanpa tilam tebal. Di Malaysia tu dia tidur dengan tebal tilam, tapi datang ke Muzdalifah satu malam bila mabit berhenti seketika di malam tu Muzdalifah, tidur di tengah-tengah orang ramai yang padat, tandasnya padat, dan dalam keadaan tidak sejuk, tidur di atas jalan raya, jalan tar ataupun tanah, ada yang kapet, dan dialas dengan tikar, tidur je. Masya-Allah. Ada yang rasa sungguh-sungguh terkesan lah dengan apa yang dia belajar tentang haji. Alhamdulillah, moga kita pun belajar sesuatu lah tentang perjuangan dan keikhlasan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Subhanallah. Soalan terleka baca komen. Subhanallah. Tadi ada baca komen daripada Tuan Idris. Panjang dia tulis. Dia kata, "Seronok tengok Ustazah dengan suami ke Tanah Suci. Semoga satu hari nanti saya boleh bawa isteri saya sama-sama menunaikan haji." Masya Allah. Muslimin-muslimat. Lepas tu ada yang tanya, "Ustazah, ada jual air zam-zam tak?" Ada di galeri kami. Memang kita air zam-zam yang dijamin, memang import daripada Saudi, daripada Mekah, daripada Madinah, daripada Mekah. Jadi boleh cari galeri Ustazah Asma. Lepas tu itulah sebenarnya live ni live santai. Saya memang nak berbual dengan sahabat-sahabat. Ini siri pertama sebelum balik Madinah. Saya nak buat live, insya-Allah kita buat perkongsian juga sambil-sambil tu, tapi saya lebih kepada nak menjawab soalan. Encik kena tolong baca, nanti cik bantu saya. Banyak tadi. Allah Akbar. Okey, ada yang tanya, "Ustazah, macam mana nak pergi umrah?" Tuan-puan sekalian, kami sebenarnya sedang merangka untuk umrah bulan 8, 9, 10, 11, dan kami nak cuba buat umrah bawah 7,000. Maksudnya harga 6,000 lebih. Walaupun agak mustahil sebab tiket sekarang flight memang mahal, hotel mahal. Tak tahulah sejak pada PKP COVID ni, sebab tu kami dah berhenti buat. Selepas last bulan 1 atau bulan 2 hari tu, kami dah tak buat-buat sebab kami mengalami kerugian yang berturut-turut. Syarikat travel kami ni, Hijrah Travel ni, mengalami kerugian yang bukan sikit, ratus ribu. Tu serang je lah, ratus ribu. Sama juga bila kami bawa jemaah haji ni, orang kata, "Oh, package banyak untung Ustazah." Banyak untung lah tu. Subhanallah, tu serangnya demi Allah kami tak ada untung apa-apa. Memang setakat ni pengalaman bawa jemaah umrah, lepas tu bawa jemaah haji, macam kami semata-mata menyantuni tetamu Allah, membuat pengisian dan membimbing tetamu Allah semata-mata. Allah belum izinkan lagi melalui usaha perniagaan ini kami dapat untung. Saya yakin ada hikmah dia. Walaupun rasa macam dengan pengorbanan kita tinggalkan anak-anak, dengan pengorbanan masa, tenaga, emosi, mental dan sebagainya, ya, Allah memang menguji lagi-lagi di Tanah Suci ni untuk ikhlaskan hati. Jadi akhirnya ada yang kata, "Ustazah ni macam buat kerja kebajikan je. Walaupun harga naik, hotel naik, itu naik, kami tak naikkan harga pada jemaah. Masa kita buat costing, kita nak cuba buat yang terbaik, beri tempat yang terbaik, bagi lokasi yang terbaik dan sebagainya, sampai kita tak kira costing dengan betul. Tapi kadang kita dah kira, namun di luar jangka, tuan-puan sekalian, di luar jangka. Bila datang tiba-tiba harga tu naik, harga ni naik, dan kita tak naikkan harga tu pada jemaah lagi, jadi kita pun menanggunglah kerugian demi kerugian, sampailah dah beratus ribu dah negatif tu, defisit. Tapi tuan-puan sekalian, ada orang tanya, "Ustazah tak serik ke? Asyik rugi berturut-turut ni. Ini bukan berniaga dah ni." Saya jawab, mudah-mudahan ini adalah perniagaan dengan Allah. Mudah-mudahan Allah gantikan dengan yang lebih baik daripada sabar dan redha kita. Lepas tu
bila kami duduk agak lama di Makkah, jumpa pihak ni walaupun sebenarnya encik suami sendiri dan beberapa pihak tak bersetuju dengan saya punya InsyaAllah tuan pasien kalau ada rezeki, sebab saya selalu sebut saya nak buat package yang rendah sebab ramai yang nak sangat datang tanah suci tapi tak mampu, bukan tak mampu pada, memang betul-betul tak mampu kan. Package 8,000, 9,000, 10,000, 11,000, 12,000. Sebenarnya umrah ada package sampai 18,000, 20,000, 30,000. Sebenarnya umrah ada package sampai 100,000. Itu bagi yang mampu kan. Jadi kami sendiri pernah melalui saat kali pertama datang umrah dulu, yang mana package kita tu tak ada makan langsung. Masa tu kami berdua memang asal boleh datang je ke Mekah, asal boleh datang, asal boleh tengok Kaabah, asal boleh ziarah Nabi. Ingat lagi tahun 2018 kami sertai satu package ni, tak ada makan langsung. Lepas tu hotel jauh sangat, jarak dalam 1 km ataupun lebih, memang jarak jauh. Lepas tu kita berkongsi bilik, dan satu bilik 4 orang, 5 orang, 6 orang. Dan Masya Allah masa tu walaupun belanja kita sikit sangat, tapi ada je rezeki orang belanja makan. Masa kita datang berdua tahun 2018 kan, masa tu kita duit belanja pun tak ada, tapi lepaslah untuk tambang apa semua, memang kita ambil yang bajet betul-betul. Namun kami baru tahu rupanya makanan di sini sangat mahal. Sekarang kalau kita beli makanan pun kita kongsilah satu bungkus nasi Arab tu sebab portion dia besar. Musim haji, bayangkan ya, ambil nasi dengan daging, nasi Arab tu dengan daging ataupun dengan ayam, harga dia 30 rial satu bungkus, 40 rial satu bungkus. Kalau Malaysia 40 rial jadi RM50 lah Malaysia, lebih kurang. Bayangkan ya, terkejut saya kan bila nak bayar. Saya kata, Ghali, mahalnya. Dia kata, yes, ni. Oh, mahal sangat. Tuan-puan sekalian, bayangkan ya, shampoo kita nak beli kalau kat Malaysia harga yang kecil-kecil harga 7 rial, RM7 lebih, RM8 lebih, RM10 tu. Kat sini, dia letak 30 rial, 40 rial. Semua benda mahal. Bila musim haji, dahsyat sangat. Semua mahal. Allahu Akbar. Sampai kita pun tak ada nak membeli apa-apalah, tengok semua mahal. Kita nak makan macam tu lah tuan-puan sekalian. Jadi kami faham sangat ramai yang berkeinginan tapi tidak mampu. Jadi doakanlah impian kami nak menyediakan satu package, nak sebut package rahmah ke, package kasih sayang ke, yang mana bawah 7,000. Memang nampak macam mustahil tuan-puan sekalian, sebab tiket saja dah 3,000. Tiket flight saja dah 3,000 pergi balik. Oi, mahal sangat. Mas ke apa ke memang mahal. Tiket saya 3,000. Lepas tu hotel mahal. Lepas tu makan minum. Lepas tu pengangkutan bas semua pun mahal. Sebab itu banyak dah syarikat umrah ni dah jatuh bankrupt. Banyak dah syarikat umrah ditutup. Sebab apa? Tidak mampu menampung. Banyak syarikat umrah cuba berikan yang terbaik kepada jemaah, tapi sampai di sini bukan semua jemaah yang faham pun. Cuba buat terbaik untuk jemaah, dan bila berlaku masalah, syarikat cuba jelaskan. Dan saya jumpa banyak sebenarnya mutawwi syarikat yang ikhlas nak memudahkan umat Islam menunaikan hajat ataupun tanggungjawab menunaikan umrah dan haji. Jadi insya-Allah kalau ada rezeki, setelah lama kita berhenti, kami hijrah AF Travel Sdn Bhd ni, kami memang ada lesen umrah. Secara sah. Kami ada lesen motek, kami ada lesen umrah, tapi tak kerap. Kalau tuan-puan sekalian perasan, kami tak kerap. Dah 5-6 bulan, kami baru buat beberapa kali. Subhanallah. Antara sebab saya rasa memang seronok bila dapat menyantuni tetamu Allah. Dan mungkin sebab niat daripada awal tu nak menyantuni tetamu Allah, jadi betul-betul lah menyantuni. Allah belum izinkan lagi untuk kita dapat nikmat rezeki untuk dikongsi. Sebenarnya kau dapat rezeki daripada hasil perniagaan ini melalui travel ni,
pastilah rezeki tu akan disebarkan untuk digunakan kembali ke jalan-jalan dakwah. Itu antara tujuan kita. Sebab tu kita tak berhenti lagi ni. Jadi doakan insya-Allah. Kita ada nombor rasmi. Kita ada nombor rasmi travel. Tuan-puan sekalian boleh hubungi nombor rasmi ni. Tapi saya suka nak bagi tahu pada tim, sebab tim akan masukkan dalam Telegram. Bila masuk Telegram, ada banyak scammer. Kedua, Telegram ni ramai orang tak aktif. Sebab tu saya rasa tak ni lah Telegram ni, tak apa nama. Encik aktif tak Telegram? Tak, saya pun tak aktif. Saya nak sebut apa ya, tak praktikal. Tak praktikal macam tu lah. Tapi sebab tim travel kita ni memang akan masukkan, bila orang WhatsApp je masuk Telegram. Memanglah Telegram tu lebih mudah sebab komen-komen yang lama pun boleh scroll kan. Tapi bila berkumpul semua dalam tu, scammer ambil nombor telefon, dah banyak dah orang kena tipu. Ustazah, saya dah bayar dah deposit 300. Rupanya bukan dengan jemaah Ustazah, rupanya kami kena scam. So memang scammer dah beranak pinak dah dalam tu. Saya rasa tim yang hadir tengah dengar, tim ada ke ni? Tengah standby? Ada. Tolong kumpulkan dalam WhatsApp lah. WhatsApp memang ada limit dia, tapi habis limit, buatlah WhatsApp kedua, grup kedua, WhatsApp grup ketiga. Betul kan? Betul. Dan saya memang buat posting di FB. Memang buat. Okey, gini, ni nombor telefon rasmi ya. Selain daripada nombor ni, scammer. 011 5686 6167. 011 5686 6167. Okey, 011 5686 6167. Jadi saya harap tim travel boleh dengar sangat ni apa saya cakap. Saya memang kurang sikit dengan Instagram. Kedua, ramai orang bila tim travel update pun, buat iklan pun orang dah tak tengok dah. Makcik-makcik lagi tak tengok Telegram, lagi tak tengok. Serius, percayalah. Tapi memang tim lebih senang lah. Tim rasa lebih mudah bila berurusan dekat Telegram. Suruh scroll je maklumat yang lama, tak boleh. Saya rasa tak boleh. Jadi kalau buat hebahan, buat makluman, orang tak baca. Betul tak encik? Kita pun tak baca. So kita stop lah guna Telegram. Cuba wujudkan WhatsApp. Dan WhatsApp sampai 10 grup pun tak apalah, penuh. Lepas tu 10 grup boleh kot, saya rasa boleh. Bila dah penuh grup tu, contohnya satu grup 300 orang contoh, WhatsApp boleh sampai berapa? Sekarang makin banyak kan. WhatsApp boleh limit dia berapa WhatsApp? Ada suruh ulang nombor phone. Telegram leceh sikit kan. Jadi tuan-puan sekalian, insya-Allah kita akan cuba sediakan package bawah 7K, maksudnya 6,000 lebih. Kita cuba tapi mungkin 1K boleh 200 11. Okey. Nombor sekali lagi 0115866167. Saya ulang lagi sekali, 01158661 0115866167. Okey. Ustazah bila? Okey, ini sebenarnya memang Hijab EF. Maksud Hijab EF tu sebenarnya, EF tu Asma Fazli, bukan Akademi Fantasia. Memang syarikat itu di bawah kami berdua. Dan kita buat 1,000 orang. 1,000 orang WhatsApp. Oh, WhatsApp boleh 1,000 orang. Okey lah tu. Okey sangat. So kumpulkan, tekan link, kumpul dalam satu grup. Jangan stop lah Telegram. Yang di Telegram pun jemput masuk ke WhatsApp. Boleh ya tim ya? Tolong dengar. Masya Allah. Muslimin muslimat mati Allah sekalian. Jadi kita buat dua pilihan. Satu, kita kata harga kasih sayang. Tak payahlah guna perkataan rahmah ya. Harga kasih sayang. Satu, umrah kasih sayang, iaitu bawah 7K. Satu lagi mungkin yang premium, mungkin 11K macam tu. Tengok, nampak tak? TikTok dia terus bagi warning. TikTok memang dia tak boleh sebut perkataan WhatsApp, nombor telefon semua. Okey. Jadi, so
Baik. Okey. Sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, sepanjang berada di Mekah dan Madinah ni, sayalah sendiri baca banyak berita yang menyedihkan di Malaysia. Membuatkan kita rasa sayu, sedih dan juga rasa takut, bimbang. Antara berita yang sangat mengesankan hati saya dan juga tumpuan saya, emosi saya, iaitu kes seorang abang mencekik adiknya sampai meninggal dunia. Dan abang itu menghadapi tekanan perasaan, kena bully di sekolah. Masya Allah. Tuan-puan saya, kenapa dia sangat memberi kesan pada saya? Sebab anak-anak kami juga sebahagiannya adalah mangsa buli. Anak-anak kami sendiri, anak-anak saya, anak-anak kami lah. Kami ada 7 orang anak kan di sekolah. Dan sebab pembulian juga, saya kerap tukar anak sekolah rendah sampai beberapa kali, tukar juga sekolah menengah. Subhanallah. Tapi untuk saya buat tindakan, jumpa mak ayah ataupun jumpa pelajar, bagi amaran, bagi warning, saya tak mampu untuk lakukan begitu. Dan saya, mula-mula kita bagi sokongan pada anak dulu, tapi bila anak kerap dan sebut dan kita boleh nampak kesan pada pembulian tu, ada kesan dah pada anak, so yang mampu kami buat adalah tukar sekolah. Macam tu lah. Nak cakap pada guru pun saya tak tergamak. Walaupun saya macam okey, boleh ceramah, boleh ni, tapi saya bukan yang saya tidak seberani. Ada setengah ibu bapa mungkin jumpa guru, mungkin jumpa parents, mungkin jumpa pelajar yang bully itu sendiri. Subhanallah, Allahu Akbar. Tuan-puan sekalian, Ustazah, ada tim medik ke kalau pergi haji atau umrah? Sebenarnya dalam tim kami biasanya ada doktor, tapi kita tak adalah bawa tim medik. Kebanyakannya travel pun tak ada bawa tim medik bila haji dan umrah, sebab segala keperluan memang mudah akses kat sini. Kalau ada apa-apa sakit, apa contoh, kita duduk di hotel yang dekat dengan hospital Muwimpik tu, sebelah je, dekat Clock Tower tu. Jadi sebab semua itu costing. Bayangkan ya, selama kami bawa jemaah umrah daripada tahun lepas, tahun ni dan sebelum tu, saya dah sebut awal tadi, terus terang, kami tidak pernah lagi dapat apa-apa keuntungan. Bahkan kami mengalami kerugian demi kerugian, walaupun pakej agak mahal, kerana harga naik mendadak selepas PKP. Hotel, pengurusan, pengangkutan, tiket kapal terbang, semua naik mendadak. Dan kami usaha juga beri harga yang biasa, dengan tawaran yang istimewa. So kalau kita nak bawa lagi tim medik khas, nak tanggung pula, kita dah tanggung mutawif, kita dah tanggung staff, kita juga dah tanggung kita tak mampu nak tanggung. Kalau tanggung lagi negatif tu, defisit terlalu banyak. Jadi setakat ni memang jemaah kita, kita terima yang sakit, ada yang lumpuh, ada yang wheelchair, ada yang sekian-sekian berisiko. Jemaah haji kami pun ada yang sakit jantung, darah tinggi, tapi kita monitor lah selalu dia dengan ubatnya. Lepas tu kalau nampak berat, kita terus segera bawa klinik, ataupun nampak memerlukan lebih, bawa ke hospital. Begitulah tuan-puan dimati Allah sekalian. Jadi Masya Allah, kita tak mampu nak bawa tim tu, tetapi kebanyakannya travel pun samalah tindakannya, macam tu. Cuma kena terus terang lah, bagi tahu masa daftar tu, bagi tahu apa masalah sekian-sekian. Kalau bagi ibu ayah, insya-Allah saya kan bila baca tulisan daripada staff yang kirim doa, itu yang saya fikir, ya Allah, ramainya anak-anak muda, anak-anak yang berniat untuk hantar ibu ayah ke umrah, ke haji, ke umrah lah. Mungkin ramai yang berhajat, beban haji memang semua berhajat, tapi kita tahu tunggu giliran apa semua. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita dapat buat package yang rendah, bawah 7K. Kalau bawah 6K agak mustahil sikit.
Sekarang semua harga tiket saja 3,000 lebih. Makan, minum apa semua agak mustahil nak buat bawah 6K. Kita cuba bawa bawah 7K. Macam tu lah. So mungkin kita akan ada jemaah pertama bulan 8. Lepas tu bulan 9, bulan 10, bulan 11. Jadi kita serah pada encik tu, bersama geng-geng lelaki tu, untuk mengusahakannya. Okey, saya nak cakap sikit pasal buli. Nanti saya minta encik sambung ya. Tuan-puan sekian, contoh pembulian anak-anak kami ya. Kalau anak-anak kami kena buli dari segi perkataan, perbuatan tu tak kena sangat, bukan teruk sangat lah. Bukan, maksudnya tak adalah kot fizikal, tapi mental. Contoh ya, mungkin ya ada orang ingat bila jadi anak Ustazah Asma yang dikenali ni seronok lah, mesti best kan jadi anak Ustazah Asma macam tu. Tapi kadang-kadang anak-anak kami yang berterus terang, yang kecil, yang sekolah rendah, yang dia orang ni jujur kan, tak best lah jadi anak Umi. Macam tu, tak best lah jadi anak Umi. Kalau boleh tak nak orang tahu pun. Disebutlah nama dia, tak nak orang tahu pun anak Umi. Saya tanya kenapa? Orang asyik peli je, orang asyik cakap macam mana? Oh macam ni ke anak Ustazah Asma? Macam tu. Soalannya dia orang ni tak boleh buat salah, tak boleh jadi budak-budak, padahal dia orang budak-budak kan. Lepas tu ada lagi lah perkataan-perkataan yang menyayat hati. Yang menyayat hati, yang menyakitkan hati. Ada anak yang kulit agak gelap, dipanggil hitam, terbakar, dipanggil Afrika. Bila nak ambil gambar, kau tak payah masuk lah, kau ada ke tak ada ke sama je. Betul ke kau ni anak Ustaz Asma? Ke kau ni anak sekian-sekian anak angkat ke apa semua. Jadi tuan-puan sekian, sebenarnya satu sudut ya, kadang-kadang bukannya anak-anak je, kadang orang dewasa pun sebut perkara yang sama. Maksudnya ya mungkin warden, mungkin sekian-sekian sebut perkara yang sama pada anak-anak yang sudah remaja. Yang sekolah rendah, budak-budak, kita fikir budak-budak kan tak matang, tapi kadang bila masuk sekolah menengah masih lagi dibuli dengan mental torture macam ni. Kau ni mak kau main bagus, kau macam ni, kau ni slow, kau ni gini. Jadi anak-anak ni akan rasa sesuatu yang sedih, menyedihkan jadi anak saya ni. Macam tu lah. Lepas tu expectation pihak-pihak terhadap anak. Sebab kami ni bukan jenis ibu bapa yang tekan, oh capai ni, tak. Subhanallah, cukuplah mereka rasa tekanan, expectation orang sekeliling terhadap mereka. Macam tu lah. Jadi asbab buli, saya lah, lebih kepada saya lah selalu pujuk suami supaya bersetuju untuk pindahkan anak. Mengharap bila di tempat baru, kawan baru apa semua, dia orang mengharap di tempat yang baru tu tak. Tapi alhamdulillah anak-anak setakat ni boleh atasi lah, boleh menerima lah situasi tu sampai mereka jadi semakin kuat. Sampai ketika bila anak ni dah matang, saya selalu cakap begini. Sebenarnya saya selalu cakap begini. Contohlah nama anak saya, contoh nama anak, memang ada betul lah nama anak ni Imran, contoh Imran. Anak kami 7 orang, semua sedang sekolah. Yang sulung tingkatan 5 SPM. Antikah, Luqman, Maisara, Imran, Safwan, Rayhana, Fatimah. Yang dah remaja ni saya bagi tahu, lepas ni apa ujian di sekolah kena hadapi, selagi mana bukan penderaan fizikal, dan kalau pun rasa macam down sangat ni, bagi tahu, cerita pada Umi Abi. Dan saya letak dalam mindset, saya kata bagi setiap anak ada ujian masing-masing. Umi masa belajar dulu ada ujian, dan banyakkan mengadu kepada Allah, banyak minta tolong dengan Allah, dan insya-Allah Allah sedang membentuk anak-anak Umi menjadi manusia yang hebat akan datang melalui ujian-ujian ni. Jadi lalui proses ini, sakit, pedih, kecewa, marah, lalui proses ni, tak boleh lari. Sebab nanti bila dewasa akan melalui lagi keadaan seperti ini yang lebih berat.
Jadi kalau hari ini kuat untuk hadapi segala ujian perasaan sedih, terluka, kecewa, marah, malu bila dihina, diejek apa semua ni, atasi perasaan-perasaan tu, diejek, dikecam apa semua ni, supaya akan datang akan menjadi lebih kuat dan lebih kental. Masya Allah. Jadi bila saya baca berita seorang abang cekik adik sampai adik meninggal dunia sebab trauma, dibuli di sekolah, sebab si abang ni di sekolah memang dibuli macam tu. Bila saya baca-baca, wallahualam ya, dibuli dengan cara macam mana? Tengah tidur dicekik. Allahu Akbar. Mungkin ya dalam tempoh yang agak lama, wallahualam, kenapa sampai anak ni jadi, orang kata, igawan ngeri bagi dia, trauma bagi dia. Dia jadi macam seolahnya dia dah jadi ketakutan, anxiety ataupun benda tu dah jadi dia takut sampai dia tak sedar, tangan dia semua tu tak sedar, ataupun memang kerana dia teruk dibuli di sekolah, jadi dia membayangkan dia nak balas balik kepada pembuli tu. Jadi bayangan tu selalu bermain dalam fikiran saja, akhirnya tanpa sedar bayangan itu menguasai dirinya. Kita rasa macam sangat sedih dengan berita ini. Kita doakan semoga ibu dan ayahnya kuat, ahli keluarganya kuat, dan cukuplah, janganlah kita duk salahkan. Kenapalah mak ayah ni takkan tak tahu anak kena buli, kenapa tak tukar sekolah, kenapa tak concern dengan anak, kenapa tak prihatin, takkan tak boleh kesan perubahan-perubahan anak. Tuan-puan sekalian, apa yang Allah dah tetapkan berlaku, dah pun berlaku. Peristiwa yang menyayat hati ini, sekiranya ibu bapa ni tahu kesannya begitu, sudah pasti ibu bapa ni pun buat tindakan lebih awal. Jadi seolahnya apa yang berlaku ini memberikan peringatan kepada ibu ayah sekalian. Sekiranya anak-anak kita tahu dan kita dengar dia menjadi mangsa buli di sekolah, tengok tahap buli, tengok kesan pembulian tersebut, jangan ambil mudah, jangan simply saja ala sikit tu, ala mak dulu kena teruk lagi, ayah dulu kena sebab kena ni, engkau tu sikit je. Tak boleh. Sebab itu Sayyidina Ali ke Sayyid Abu Bakar ya kan, menyebutkan didik anak kamu, Sayyidina Umar menyebutkan didik anak kamu mengikut zaman. Mengikut zaman. Kalau cerita pasal zaman kita dulu, masa zaman belajar dulu, dengan keadaan masa tu tak ada media sosialnya, tak ada hiburan melampau macam hari ini, tak ada kemudahan-kemudahan seperti hari ini. Jadi jiwa kita zaman dulu tu lain. Kena maki dengan kawan, kena itu, kena ni, macam mana ya, sangat berbeza. Maksudnya fizikal kita lain dulu, mental kita lain. Lepas tu tak ada media sosial. Ini satu benda yang sangat perbezaan yang sangat ketara. Jadi dulu kita tak tahu apa yang ada kat rumah orang sebelah, apa yang berlaku kat rumah sebelah. Sekarang ini anak kita boleh tahu semua, boleh baca semua. Jiwa makin rapuh, jiwa makin orang kata jiwa makin tisu, makin lembut. Dengan pemakanannya yang banyak syubhah hari ini, dengan gangguan pemikiran anak-anak apa semua. Jadi didik anak kita mengikut zaman. Maka jika kita tahu dan kita boleh lihat kesan anak kena buli, jangan ambil mudah. Jangan ambil mudah. Sama ada bincang dengan pihak sekolah, sama ada buat tindakan sendiri, pindahkan anak-anak, usaha doa, minta petunjuk dengan Allah supaya sekolah baru ini lebih baik daripada sekolah sebelum. Itu yang saya sebut. Saya berapa kali ambil tindakan tukar anak sekolah apabila saya mula-mula dengar dulu cerita anak, tapi bila nampak kesan buli itu semakin ketara pada anak, dia tak mau pergi sekolah, dia balik menangis, dia rasa macam kita boleh nampak anak kita tak ceria, nampak murung, anak kita hilang keyakinan diri, anak kita macam ketakutan. Jadi ambillah tindakan segera. Bila kita tak boleh nak ubah situasi suasana tempat anak kita belajar, kitalah yang kena berubah, bawa anak itu pergi cari situasi suasana yang baru. Okey Encik, silakan, mungkin ada apa-apa. Jadi alhamdulillah satu perkongsian menarik, sebab benda tu banyak berlaku di sekolah-sekolah sebenarnya Ustaz. Lagi cuma ada yang aware daripada perkongsian ataupun komunikasi anak-anak kan. Kadang-kadang anak-anak yang suka bercerita ni kita layan, kita dengar seronok kadang-kadang anak-anak bercerita tentang sekolah.
Ada yang menarik, ada yang sedih bagi dia orang, ada yang gembira, kita dengar dengan layan. Sebagai ibu bapa, kita layan, kita dengar baik dan kita respon cara yang baik. Itu yang terbaik. Jika ada yang sedih, macam dibuli atau di ni, kita cuba respon dengan cara baik dan kita cuba kalau boleh beringat. Jadi benda ni mana-mana berlaku. Dan di komen-komen ni pun ada tulis daripada nak tukar sekolah biasa, nak tukar tahfiz tapi tak ada SPM. Tapi itulah kata jika ada, mesti ada satu perhatian dan tindakan daripada kita, respon kepada luahan anak tu. Jika dia terrespon, sekurang-kurangnya kita menunjukkan rasa simpati kepada dia. Jadi anak-anak berasa ibunya bersama dia, ayahnya bersama dengan dia. Jadi dia pun rasa ada orang yang bersama dengan dia lah. Selain pada nasihat dia, sabar, doa. InsyaAllah kalau dia buat lagi, bagi tahu ayah contohnya. Nanti ayah pergi sekolah, cari dia contohlah. Jadi bagi dia peluang. Kalau dia buat lagi, bagi tahu. Buat lagi, bagi tahu macam tu. Jadi kita pun rasa anak tu rasa lebih confident lah. Bila berlaku lagi, ayahnya bersama dia, mak dia bersama dia. Jadi tidaklah dia selalu kena dan dia rasa sorang-sorang. Kemudian betul tu kita tak tahu apa yang dia rasa kadang-kadang, emosi dia kadang-kadang, anak-anak sekarang kan. Kemudian jika ada orang luar yang memberi simpati, yang memberi perhatian kepada mereka, bukan ibu bapanya sendiri, jadi dia rasa jadi ibu bapanya tidak mengambil perhatian pada dia lah. Orang luar yang memberi perhatian. Jadi dia rasa pun takut-takut orang yang silap memberi nasihat dan juga perhatian, jadi salah perhatian pun nanti mungkin dia lebih tertekan ataupun lebih rosak diri dia sebenarnya. Dia takut keadaan itu berlaku je lah. Ustazah kena bully masa belajar sekolah dulu? Bully suami ke? Dia nak mengadu. Cik suami ni kan, dia selalu saja je dia cakap, lepas tu dia tanya saya soalan, dia nak suruh saya bercakap. Tadi saya ada baca berulang kali dah sebenarnya di IG ni, ada yang pesan saya sebut rumah hijau. Rumah hijau tu bermaksud macam tu. Okay, sebab TikTok ni memang sensitif sangat. Ada yang tanya soalan, dia kata, Ustazah doakan anak saya umur 7 tahun, macam kena gangguan, perangai dia jadi macam kucing. Dia pergi berubat merata tapi belum sembuh. Maksud kelakuan dia macam kucing. Mungkin kena gangguan. Saya kan bila sebut macam tu, ya tentang masalah, patutnya guru besar dan guru sentiasa diberi kaunseling tentang masalah bully ni. Betul. Ada macam-macam komen tentang bully ni, emosi terganggu, tapi saya kata dengan anak ini ujian. Ya, sebenarnya pasal bully ni tengok tahap. Kalau anak kita masih lagi okey, saya nak cerita adik saya pun baru je terpaksa tukarkan anak sekolah. Adik saya bukanlah dikenali, tapi bayangkan tuan-puan sekalian, sekolah rendah. Saya sebut pula adik saya kan, nanti orang tahu. Tak apalah, tak ada ni. Ya, tak apalah, adik-adik saya 10 orang, tak tahu yang mana satu lah kan. Dia pindahkan anak sekolah. Lepas tu dia cerita apa yang anak dia kena. Sebab gini, dia 2 beradik, seorang comel sikit, seorang kan terasa hati pula anak saudara dengar. Sebenarnya dua-dua comel, cuma budak kan kecomelan yang berbeza. Yelah, mungkin lah dari sudut mungkin warna kulit, mungkin bentuk hidung, mungkin sekian-sekian lah. Tapi bayangkan anak adik saya ni dibuli, disebut oleh kawan-kawan yang sama umur ni, darjah apa ni, darjah 2-3 ni, yang umur-umur macam ni, dipanggil muka tu macam binatang. Bukan binatang yang elok, binatang yang buruk. Kau ni saya tak nak sebut binatang apa, macam ni. Lepas tu kadang tak panggil nama, panggil nama binatang. Lepas tu kutuk muka, kutuk kulit, kutuk. Lepas tu bukan itu saja, dipulaukan. Maksudnya, okey, ni geng-geng yang comel-comel, satu geng. Yang ni tak kawan ni, yang muka tak comel ni tak kawan. Sampai anak ni mula tak nampak lagi perubahan. Lepas tu menangis, tak nak pergi sekolah, begini, nampak senyap, nampak berfikir, nampak asyik belek muka. Lepas tu tanya kenapa. Maksudnya dia dah blame diri dia, dia blame orang. Maksudnya dah rasa macam yang kita bimbang sekecil ini, dihilangkan rasa bersyukur kepada Allah. Padahal sempurna je Allah ciptakan.
jadi tertanya, kenapa buat aku muka macam ni, kenapa hidung aku macam ni, kenapa warna kulit aku macam ni, kenapa tak macam adik, kenapa tak macam ni, kenapa tak macam mak. Oh, kesian. Budak kecil kot tak boleh nak fikir secara lebih rasional. Dia fikir tahap kemampuan yang sangat rendah. Jadi akhirnya adik saya pun tukarkan anak sekolah. Rahsia adik yang kat mana. Jadi okey, sahabat-sahabat minta Allah sekalian, kita boleh bagi kekuatan pada anak, sokongan, nasihat, tapi tengok tahap kesan. Kalau anak tu nampak dah tak boleh nak hadapi, kita bimbang lebih teruk, kita kena berkorban dah sikit. Usaha memang susah kau nak pindah sekolah ni, macam-macam sebab begitu begini. Kadang ngadu kat cikgu, cikgu pun tegur kepada pembuli, tapi selain daripada lepas cikgu tegur, kadang pembuli ni lagi teruk dia buat. Oh, kau mengadu pada mak kau. Oh, mak kau cakap dekat cikgu. Oh, kau ingat ni. Jaga. Sepanjang dalam kelas tu, anak tu dalam sepanjang kelas, bukan guru sentiasa ada bersama untuk melindungi mangsa buli. Jadi, Allahu Akbar, saya nak kongsikan satu doa daripada Asmaul Husna supaya Allah pelihara anak kita, iaitu nama Allah Ya Hafiz. Kita boleh gabungkan dua. Ya Hafiz, Ya Muhaimin. Ya Hafiz, Ya Muhaimin. Ya Allah yang maha menjaga, Ya Muhaimin, Allah yang maha mengawasi. Ya Allah, Ya Hafiz yang maha menjaga, Allah yang maha memelihara. Ya Muhaimin, Allah yang maha mengawasi. Ya Allah, jaga, pelihara dan awasilah anakku, Ya Allah. Ataupun kita boleh baca, itu antara zikir yang kita selalu iring anak pergi sekolah. Bila anak kami nak pergi sekolah, ataupun sekarang lah saya duduk jauh ni, teringat dekat anak. Memanglah teringat dekat anak, terus zikir. Ya Allah, Ya Hafiz, Ya Muhaimin. Ya Allah yang maha jaga, yang maha menjaga, yang maha mengawasi. Dah ku serahkan anak-anakku, Ya Allah. Ya Allah, dah ku serahkan anak-anakku, Ya Allah, dalam jagaanmu, dalam pengawasanmu, Ya Allah. Jadi sahabat-sahabat, Alhamdulillah, kalau ada perkara yang buruk berlaku pada anak, ada sesuatu yang tidak sepatutnya berlaku, biasanya kita akan dapat tahu awal. Ada anak kami ni, dia tak nak bercerita pada kami, dia bercerita kepada ibu angkat. Antara ibu angkat anak kami, Puan Nisa, dia pergi bercerita dekat ibu angkat. So saya syukur, saya bukan marah anak, kenapa tak cerita kat Umi, kenapa cerita dekat Mami, macam tu kan. Tapi mungkinlah sebab anak tak nak bercerita pada kita, sebab dia takut kita sedih, kita susah hati. Maksudnya, bila kita minta Allah pelihara dan Allah jaga, maka Allah beri kita tahu walau dengan pelbagai cara keadaan kondisi anak. Betul lah ada yang kata, Ustazah, saya mengadu kat guru besar suruh tukar kelas. Sebenarnya macam mana ya, mak saya pun guru, adik-adik saya ramai guru, ipar saya pun ramai guru. Sebab kes buli ni terlalu banyak, bukan sekolah asrama saja, sampai mereka dah tak mampu nak handle. Nak kata apa ya, dia macam ni. Ramainya anak-anak kecil hari ini yang jadi pembuli di sekolah kerana mereka juga dibuli di rumah. Macam itulah. Sebab itu bila anak saya cerita ada, walaupun sekolah rendah ya, dah maki kawan, dah sumpah seranah kawan dengan perkataan yang kasar dan perkataan yang teruk. Faham ya? Perkataan yang kasar, perkataan yang kotor. Mulut tu keluar dah nama binatang sekian-sekian. Saya cakap dekat anak saya, walaupun sekolah rendah ni, saya kata, apa perasaan? Sedih Umi, dia cakap macam tu, sedihnya, kenapa dia cakap ni? Lepas tu saya tanya contoh anak saya ni, nama Sofan rasa kenapa dia boleh cakap macam tu? Tak tahulah kenapa tau dia cakap macam tu. Boleh jadi Sofan, mungkin dia kena benda yang sama di rumah dia. Boleh jadi mungkin mak ayah dia selalu maki dia kot. Boleh jadi mak ayah dia selalu sumpah seranah dia kot. Dia pun kata, oh macam tu Umi. Saya kata, boleh jadi, bukan confirm. Sebab macam mana anak ni, macam mana budak kecil dah pandai maki hamun macam ni, dah pandai sumpah seranah macam ni, dah pandai cakap keji. Lepas tu saya kata, sekarang cuba maafkan dia, tegur dia kalau mampu, kalau tak mampu diam, dan kasihan pada dia. Kenapa nak kena kesian? Kan kenapa nak kena kesian Umi? Kesian dia. Boleh jadi dia hadapi tekanan dekat rumah dia. Boleh jadi dia dengar ayah maki mak ataupun mak maki ayah.
Tuan-puan sekalian, ini kebenaran. Pengalaman saya handle masak rumah tangga. Banyak suami yang maki hamun isteri datang daripada keluarga yang mana suami ni daripada kecil dimaki hamun oleh mak ayah dia. Ramai isteri ataupun seorang ibu maki hamun anak, caci anak, berkata keji pada anak. Bila kita tanya, puan kenapa puan? Suami cakap puan suka sumpah seranah pada anak, cakap perkataan keji. Boleh puan cerita bagaimana puan dibesarkan? Saya akan tanya soalan tu. Dia pun nangis, ustazah saya pada kecil memang dibesarkan dengan maki hamun. Saya tak boleh kontrol diri saya. Bila saya kena saya marah pada anak, saya akan keluar perkataan-perkataan ni. Kalau saya marah suami pun saya akan keluar. Maksudnya mental torture daripada kecil. Saya pun terkadang stres di sekolah, apalagi ibu dan ayah saya kuat bertengkar. Ya, maksudnya tuan-puan sekalian, sangat mempengaruhi perlakuan anak-anak remaja sekolah menengah ataupun kanak-kanak di sekolah rendah. Sangat dipengaruhi dengan keadaan di rumahnya. Kalau keadaan rumah yang sosial, tak solat, mak ayah asyik bertengkar, anak-anak tu dia lepaskan emosi tu di sekolah, dilepas pada kawan dia. Sebab itu biasanya pembuli adalah mangsa buli di rumah. Saya sebut lagi sekali, sebab itu kebiasaannya pembuli di sekolah, sama ada sekolah menengah atau rendah, mereka adalah mangsa buli di rumah ataupun mangsa buli dengan kawan-kawannya. Mustahil orang yang berkata keji kalau dia dibesarkan dengan keluarga yang soft spoken, perkataan kehidupan yang baik. Mustahil dia nak jadi kasar, kejam, keras, menzalimi orang kalau dia dibesarkan dalam keadaan suasana yang baik. Saya nak jawab tadi tu. Jadi zikir apa tuan-puan sahabat-sahabat, kita takkan mampu nak menjaga anak-anak kita, takkan mampu untuk melihat apa yang berlaku di sekolah, di asrama, takkan mampu mengawasi anak kita 24 jam. Tapi Allah ya syahid yang maha menyaksikan, Allah ya basir yang maha melihat, menyaksi dan melihat segala-galanya. Maka kita serahkan anak kita dalam jagaan Allah dengan kalimah ya Hafiz ya Muhaimin, ya Hafiz ya Muhaimin. Allahu Akbar. Ya Hafiz ya Muhaimin, ya Hafiz ya Muhaimin. Okey, ya Hafiz ya Muhaimin. Maksud ya Hafiz, kita zikir 3 kali pun jadi. Nak zikir banyak lagi pun boleh. Contoh kita zikir Ya Allah ya Hafiz ya Muhaimin, ya Hafiz ya Muhaimin, ya Hafiz ya Muhaimin. Ya Allah yang maha menjaga, yang maha memelihara, yang maha mengawasi ya Allah. Daku serahkan anak-anakku ya Allah. Sebut nama. Kalau saya sebut nama ya Allah, daku serahkan anak-anakku Atikah, Luqman, Maisarah, Imran, Sofan, Raihana, Fatimah dalam jagaanmu ya Allah, dalam pemeliharaanmu ya Allah, dalam pengawasanmu ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bila sebut macam tu, kita rasa macam kita serahkan anak kita kepada yang maha kuasa, yang maha hebat, yang maha wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dialah yang maha berkuasa di atas segala sesuatu. Subhanallah, Allahu Akbar. Bila apa ni yang jaga anak kami update, anak demam, anak itu, anak ini, memang serahlah pada Allah selain daripada usaha kita. Muslimin-muslimat, saya nak jawab dan ini penutup lah. Kita kena tutup dah. Sekarang dah 7.28 dah. Kat sini pukul 7.28, dekat Malaysia pukul 11.28. 12. Oh, 12.28 dah nak Zohor dah. Okey, soal ni sahabat kita ni. Sekarang ni ada lebih kurang dalam 3,500 yang hadir sekarang ni. Masya-Allah. Yang tanya soalan, Ustazah macam mana anak kami ni perubahan sikap macam kena orang kata badi kucing. Macam betul lah ya. Perubahan sikap tu, dia jadi macam kucing. Tiba perangai dia macam kucing, merangkak-rangkak macam kucing. Asyik dia buat miau-miau. Lepas tu dia ganggu kawan dia. Asyik dekat telinga kawan dia. Miau, 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 miau. Lepas tu merangkak macam kucing. Lepas tu dah pergi berubat sana sini. Okey. Saya tak tahu kalau nak kupas dari sudut saintifik ke kedoktoran ke, dari segi medical ke, dari segi psikologi ke, saya tak reti. Tapi subhanallah tuan-puan sekalian, pertama ini adalah ujian buat ibu bapa ni. Ujian buat ibu bapa ni dan ujian buat anak. Subhanallah. Kedua, kita jangan terus menolak
bahawasanya kemungkinan ada gangguan daripada jin. Tak bolehlah kita kata semua ni sikit-sikit nak salahkan jin, sikit-sikit nak salahkan jin. Sebenarnya bukan menyalahkan jin. Bukan manusia ni, kalau memanglah ada kesilapan daripada kita, tapi bukan kita ni menyalahkan jin. Dan memang benar jin kafir sentiasa berusaha untuk mengganggu manusia dan merosakkan manusia. Walaupun seseorang yang tidak melakukan dosa, tak melakukan kesilapan, tak buat menjadi asbab, tapi jin tetap, itulah tujuan dia, nak merosakkan manusia dengan apa jua cara. Melalui bisikan, melalui gangguan, melalui, lagilah kalau diseru oleh manusia lain untuk buat sihir, untuk buat santau, untuk buat pukau, untuk buat macam-macam lah. Yang tu jin apabila dipuja, itu dalam surah Al-Jin ada sebut, apabila manusia memuja kepada jin, maka ia semakin membesar dan ia semakin berkuasa. Apabila manusia meminta pertolongan jin, maka jin tersebut yang diminta tolong akan jadi semakin berkuasa, semakin bertenaga dan semakin boleh memberikan keburukan kepada manusia. Jadi subhanallah, tuan-puan sekalian, jika dah berubat dah, saya sebab apa saya boleh menerima, bukan saya sebut terus reject, tak logik lah ini halusinasi je ni, ataupun saya tak cakap ini andaian je, ini perasaan ibu je ni, normal lah budak-budak kadang buat perangai macam kucing. Ibu ayah ni tahu anak dia tak normal, walaupun anak tu suka kucing. Ini macam, sebab saya ada pengalaman masa sekolah menengah dulu, depan mata saya masa saya sekolah menengah dulu, ada kawan ni bila datang gangguan, dia jadi macam ular. Memang depan mata saya, encik. Saya pernah cerita dah pada encik. Bila dia datang gangguan tu, dia jadi macam ular. Kami akan panggil ustaz, lepas tu perawat datang, kadang kami baca Yasin untuk dia. Maksudnya dia normal pergi sekolah macam biasa, tapi dia antara yang paling kerap lah sakit. Bila dia sakit tu kan, tak tahulah macam mana dah, saya bila tengok tu pun, dia akan duduk bawah, duduk asrama kan, katil 2 tingkat kan, dan berdeka, katil besi. Dia akan duduk bawah, dia duduk mengkerekot, macam dia duduk bawah katil lah. Kan ular kan duduk tempat gelap dan sejuk, lepas tu kan macam-macam lah bunyi yang keluar. Lepas tu ada waktunya dia turun daripada katil atas, dia turun kepala dulu, dan cara dia turun tu macam kita kata, takutnya tengok. Kalau pun kita kalau buat pun, kita tak boleh nak turun smooth macam tu. Tak tahulah, saya tengok macam mana dia turun. Lepas tu dia duduk macam berlingkar, duduk bawah tu. Lepas tu bila datang ustaz, perawat baca, dia menangis, dia bertempit. Dan ada waktu tu, masa tu sebab ustaz tu ajar, dia kata baca doa, kalau ada dia datang lagi sakit, baca doa. Dan saya hafal doa ni daripada ayat Al-Quran, Allahumma min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Saya tak ingat ayat mana, surah mana, tapi dalam sahabat dunia akhirat tu ada. Maksudnya, Rabbi, wahai Tuhanku, a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Ya Allah, boleh tolong cari ya Allah, jauhkanlah daripada gangguan syaitan dan jauhkan daripada syaitan untuk menghampiri. Masa saya tengok kawan tu tengah macam tak sedar tu, saya cuba test baca tu daripada jauh. Saya bukan baca kuat, Rabbi a'udzubika, tak. Saya nampak dia macam jarak berapa meter, 5 meter. Saya tengok pada jauh, saya kata, ya Allah, takutnya macam tu lah kan. Saya pun baca masa tu, baca senyap-senyap, tapi telinga saya dengar
Tapi saya niatkan baca tu, Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Macam tu lah kan. Saya pun hembus macam tu kan. Padahal saya bukan baca kuat, saya baca perlahan daripada jauh. Lepas tu saya ingat masa tu dia terus pusing. Maksudnya masa tu bukan dia tengok saya, dia suruh terus pusing, dia pusing kepala dia, muka dia pun tunjuk. Dia tunjuk macam tu kan. Saya terus, kita sekolah mendengar, kita bukan reti, cuma masa tu kita baca sebab kita tak yakin kan, masa tunggu ustaz, kawan-kawan duk pegang. Pengalaman saya masa belajar dulu macam-macam lah pengalaman, sebab kerap jadi histeria. Encik duduk asrama pernah pelajar lelaki histeria tak? Pelajar lelaki tak pelajar perempuan, sebab saya asrama perempuan saja. Fokus belajar. Yelah, ya perempuan fokus belajar juga, tapi mungkin perempuan emosi, mudah diganggu, ada waktu haid, ada waktu tak suci. Wallahualam. Saya cerita tu pengalaman. Jadi bila anak ni diuji macam kucing ni, saya nak sarankan sahabat semua, bacaan yang paling kuat dan yang paling ditakuti oleh jin syaitan adalah surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah. Adik ipar saya Ustaz Syukri namanya, dia adalah perawat. Tapi sebab dia jadi perawat ni sambilan, bila ada orang minta tolong dia pergi tolong. Dia adalah ustaz mengajar di sekolah. Jadi dia selalu pesan pada saya, jangan viralkan dia, jangan ni, sebab dia tak boleh terima pun selain daripada waktu yang dia pun mengajar. Dia bukan jadikan keutamaan, tapi dia belajar, dia baca kitab tip, dan dia memang belajar berguru, dan dia memang boleh merawat. Dia kata, dia panggil saya Kak Asma lah, sebab adik ipar saya lelaki kan nikah dengan adik saya, Ustazah Aisyah, suami isteri Ustazah. Dia kata kalau kes-kes yang berat, macam bertahun tak boleh jalan, bertahun sakit, bertahun tak sedar, hilang diri, yang sakit yang berat lah, dia kata, apa yang dia buat adalah dia akan baca surah Al-Baqarah full. Bayangkan, bukan senang ya nak jumpa perawat. Kalau surah Yasin pun kita rasa dah panjang. Bukan baca surah Yasin ni, bukan baca surah ni, baca surah Al-Baqarah full. Saya kata, baca full surah Al-Baqarah. Lepas tu adik saya Aisyah kata, ya Kak Mak, kadang letih tunggu. Adik saya cakap, letih tunggu suami dia kalau pergi berubat. Kalau tahap yang teruk, dia akan baca surah Al-Baqarah non-stop. Bayangkan surah Al-Baqarah hampir 3 juzuk. Bayangkan surah Al-Baqarah berapa lama nak baca. Kalau 1 juzuk 40 minit, jadi kalau 2 juzuk kat 3 juzuk, lebih kurang dalam hampir 2 jam. Ni baca hampir 2 jam. Dia kata alhamdulillah, kalau surah Al-Baqarah dibaca, dia boleh membuka simpulan sihir walaupun berat, walaupun sakit tu, maksud gangguan jin tu dah lama bertapak dan dahsyat. Jadi tuan-puan sekalian, adik saya ni cakap, sebenarnya tak tunggu dia baca. Yang paling afdal adalah orang yang terdekat, waris. Ini anak yang sakit, ibu bapa ni baca. Dan ini yang disebut dalam hadis Nabi, rumah yang dibaca surah Al-Baqarah tidak akan dimasuki oleh jin dan syaitan. Tidak akan dimasuki. Tuan-puan sekalian, saya ni berkenaan dengan surah Al-Baqarah, saya dah jumpa berapa ramai dah guru suruh saya amalkan surah Al-Baqarah setiap hari. Dia kata, Ustazah baca surah Al-Baqarah. Ya, ada yang sebut amalan 5 ayat terawal surah Al-Baqarah, ayat kursi, dan 3 ayat akhir surah Al-Baqarah. Itu memang disebut, dan bacaan itu ada dalam maksurat, juga melindungi daripada gangguan. Tapi kes-kes yang berat saya sebut, bukan jika boleh, kena buat. Baca surah Al-Baqarah full tanpa henti. Ada yang kata, Ustazah saya tak larat nak baca surah Al-Baqarah penuh. Saya buka telefon surah Al-Baqarah, takkan sama tuan-puan sekalian, takkan sama. Boleh buka telefon, buka smart TV, buka surah Al-Baqarah, memanglah boleh. Tapi itu bukan kita baca, itu pun imam yang baca tu pun rakam, itu pun ulangan saja. Sudah tentu beza dengan kita baca, roh kita baca, diri kita baca. Penat, letih, bolehlah berhenti minum air sekejap, rehat, sambung lagi.
subhanallah, insya-Allah. Kalau nak amalan-amalan lain, adalah doa-doa lain. Contoh macam ruqyah Jibril. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma yashfini. Cuba cari ruqyah Jibril. Malaikat Jibril meruqyah Nabi dengan satu ruqyah. Cari itu daripada hadis yang sahih. Jadi ada ruqyah Jibril. Dengan namamu ya Allah aku meruqyah. Kita boleh baca ruqyah Jibril untuk meruqyah anak ni. Baca. Tapi kalau betul ibu ayah nak anak sembuh, ada yang mak ayah sakit kan, nak mak ayah sembuh. Ada yang suami sakit, ada yang isteri sakit, ada adik-beradik sakit, siapa sakit. Antara bacaan yang terbaik, yang paling kuat adalah surah Al-Baqarah penuh. Ini daripada, bukan adik saya Syukri saja, Ustaz Syukri, tapi daripada ramai dah perawat. Kata kalau mampu, sebenarnya mampu, cuma tak mahu. Tak tahan sakit. Dah lama sakit, tapi tak kuat juga nak baca surah Al-Baqarah full. Kena cubalah. Dah pergi berobat sana sini, dah berhabis beribu, dah pergi sana, masa, tenaga apa semua. Sampai bila? Sedangkan mungkin rawatannya ada dengan usaha dan ikhtiar sendiri. Allah menguji kita. Allah bukan menguji perawat. Jadi kita yang diuji ni lah minta direct dengan Allah. Sebab dibimbangi bila kita terlalu obses dengan perawat. Kan? Sebab bila rawat, sehat. Lepas tu bila datang sakit, hubungi lagi perawat. Akhirnya kita bergantung kepada perawat. Yang sebenarnya kita perlu bergantung direct kepada Allah. Dibimbangi dengan perawat-perawat ni membuatkan kita berlaku rasa lebih yakin kepada perawat melebihi Allah. So saya selalu sebut kepada orang yang merawat sakit lama, akhirnya saya kata, dicerita, Ustazah, satu Malaysia dah saya pergi rawat. Hampir semua ustaz-ustaz yang terkenal, sebut nama siapa, semua saya pergi jumpa. Tapi tidak sembuh lagi. Saya kata boleh jadi bukan kerana kekurangan perawat, tetapi hati kita telah ada syirik. Kita lebih percaya pada perawat melebihi daripada Allah. Sedangkan ujian ini Allah sedang menguji sejauh mana keyakinan kita kepada Allah yang Maha Menyembuh, Allah yang Maha Berkuasa. Gitu. Jadi cubalah usaha kita sendiri. Ada yang kata, tapi ustazah, saya ni bukan ustazah, saya bukan ustaz, takut bacaan salah, saya takut jin tu gelak je pada saya bukan orang beriman, saya bukan orang soleh. Berhenti buat alasan. Kenapa dalam hal-hal dunia kita boleh berusaha bersungguh-sungguh, tetapi bila bab berurusan dengan Allah, kita banyak alasan. Sedangkan Nabi SAW sebut apa? Mereka yang membaca Al-Quran merangkak-rangkak. Maksudnya baca tu dengan payah, baca dengan ada salah sikit, merangkak-rangkak baca. Maka diberikan dua pahala. Pahala baca Quran dan pahala berusaha bersungguh-sungguh membaca Al-Quran. Nampak Encik Suanca dah ngantuk. Sebenarnya lapar, sebab sebenarnya kelaparan, macam dah tak tentu arah. Harap dapat sesuatu ilmu daripada perbualan kita. Nanti saya ingat apa, sebab esok dah nak balik. Sabar Encik, sabar. Esok dah nak balik. Jadi nak buat kerap sikit live. Nanti lepas solat Zuhur kita buat live, lepas solat Asar buat live, lepas solat Maghrib buat live, lepas solat Isyak buat live. Hari ni 5 kali live. Okey Encik? Okey. Kita buat 5 kali live. Biarlah, tengoklah ada orang tak ada. Kita bual macam ni, jawab soalan, respon. Boleh ya? Penutup. Silakan Encik Suami, penutup. Penutup mengantuk. Nampak sana Encik. Saya duduk kata habis. Biasanya cakaplah banyak sikit. Encik selalu macam tu. Alhamdulillah, betul lah tu. Apa yang saya sebut tu, apa pun betul. Itu je. Tukang betul je. Membetulkan. Tak bolehlah, tambahlah sikit-sikit. Tambahkan. Jadi cerita bab bully tadi Ustazah. Okey. Dua cerita besar ni. Satu bab bully, satu cerita pasal sihir tu kan. Ya, gangguan. Bab bully ni mana-mana berlaku. Di sekolah berlaku, di pejabat berlaku, rumah tangga berlaku. Ya, kat rumah saya pun berlaku. Isteri bully suami banyak berlaku sekarang. Isteri bully suami. Ya. Contoh aktiviti pembebelan. Bully ke tu? Salah menyalahkan. Contohlah, okay. Contoh. Adakah suami rasa dibuli apabila isteri bebel?
Bully juga kadang-kadang, terlebih-lebih bully. Terlebih-lebih bebel. Boleh jadi pembulian. Jadi pembulian. Kesan pada suami? Suami stres. Okey, bila suami stres dia buat apa? Dia pergi dengan mama. Itu stres. Dia pergi tidur. Dia pergi tidur. Macam-macam lah. Okey. Kadang-kadang Encik sedang meluahkan perasaan? tak orang lain. Jadi bully, suruh masuk live. Oh, dipaksa masuk live, dipaksa bercakap. Ya. Hai. Banyak lagi nak sebut ni, tapi saya simpulkan insya-Allah ada jalan penyelesaian lah. Apa-apa jalan penyelesaian tetap ada. Sama ada cikgu sendiri pun memang bukan tak bantu pelajar. Cikgu sendiri pun hadapi banyak laporan pelajar-pelajar kan. Ya, tapi non-stop. nak buat macam mana? Ya, yang ni ngadi Sekarang ni tak ada rotan ngadi. lah. Kalau boleh rotan macam dulu-dulu saya kena rotan, lain. Contoh lah. Encik kena rotan. Biasa dulu. Maksudnya encik pelajar bermasalah? Masalah jugalah. Belajar pun Nakal. slow, nakal, main kuat. Tapi tu tak pernah beli orang lah. Main lah. Okey. Kena rotan. Ya, betul. Pernah ingat lagi cikgu. Cikgu tu nama cikgu. Cikgu boleh sebut nama tak? Apa sebut nama cikgu? Encik. Tapi tahu saya tak? belajar sesuatu pada dia. Okey. Jadi alhamdulillah, jadi kita sedar lah. Okey. Kita positif. Ha. Lepas kena rotan tu, kena cubit, jadi kita berubah lah. Alhamdulillah. Jadi orang betul. Ha. Jadi tu dalam proses zaman dulu. Ya. Maknanya kita, ayah kita pun, mak kita pun cubit kita. Betul encik. Dan kita lepaskan semua pada cikgu. Betul. Bagilah cikgu peranan yang sama, boleh. Encik percaya tak proses untuk kita jadi lebih baik ni proses sepanjang hayat. Betul. Masa sekolah rendah caranya, dan lepas kahwin pun caranya. Betul. Dan seorang suami dia nak jadi lebih baik pun kadang melalui isteri. Ya. Dan isteri pun nak jadi lebih baik pun kadang melalui suami. Betul. Boleh jadi pembebelan para isteri ni memberi kebaikan untuk suami. Betul. Betul tak encik? Betul. Menggantikan mak-mak. Ya, gantikan mak-mak. Contohlah seorang lelaki ni dia penyepah. Encik faham penyepah? Ya. Tak pandai kemas, tak Pakai organize. tinggal. Ya. Jadi isteri ni pula pengemas. Jadi boleh jadi bukan masalah isteri, masalah suami yang menyebabkan isterinya bebel. Betul. Mula-mula isteri suami ni sakit telinga dengar. Betul. Bosannya pasal kepekap panjang cerita, pasal stalking panjang cerita. Tapi akhirnya dia dah pergi, dia pun berubah. Betul. Jadi perubahan tu lebih punca baik bebelan kan? adalah suami. Ya. Punca bebelan isteri adalah suami juga. Ya. Ya. Okay. Walaupun isteri Tapi, tu kalau berbebel tetap kalau tak tahu isteri, apa punca dia, tetap biasa ada punca. ada punca. Lepas tu encik, kalau encik berani meluah macam ni, bermaksud isi encik ni macam okey ni. Ya, okey sangat. Itu sangat okey. Kalau takkan encik berani meluah macam ni. Ya, itu sangat okey. Kan? Boleh jadi isi encik pun tengok live ni. Ya, betul. Sangat-sangat okey. Mudah-mudahan. Jadi kesimpulan lagi encik nak tutup. Tak, saya nak sebut gini. Kadang-kadang pembulian daripada suami pada isteri bukan bebel. Dengan tak bebel, dengan tak bercakap, Tak respon. Dan juga tidak mahu berubah untuk jadi lelaki yang diimpikan oleh isteri. Dia tunggu isteri dia berubah dulu, Ustazah. Dia tunggu isteri berubah. Contoh macam ni kan, orang perempuan ni dia memanglah suka dibelai, suka dicakap yang macam sweet-sweet. Bukan sweet-sweet, macam suka dihargai. Macam kucing tadi lah. Tak, itu cerita lain. Jadi suami ni kan jenis yang hati kering, macam buat tak tahu kan. Jenis yang hati kering macam mana. Jadi isteri ni macam, awak ni panggil lah saya sekian-sekian, awak ni sekali-sekali cakap lah I love you, awak ni. Tapi suami ni apa ni tu ada macam okey, bagi lelaki benda tu tak penting, bagi perempuan penting. Dia tunggu 10 tahun, dia tunggu 15 tahun, tunggu 20 tahun. Dia terdera dengan perasaan tu, lelaki dia tengok dekat media sosial. Betul. Lelaki-lelaki yang romantik. Sebenarnya tu salah. Ya, tu salah. Sebenarnya tak boleh dia tunjuk. Compare Dia suami compare dia dengan orang lain, salah lah. Betul. Tak boleh. Dia mungkin tak compare, tapi perasaan dia terdera. Dia nak juga macam
suaminya melayan dia lebih baik. Dah 20 tahun kahwin dan Encik perasan tak? Saya bukan tuju pada Encik jangan terasa. Saya tahu. Encik. Saya tak pernah terasa. Ya. Okey. Lelaki memang dia. Tuan Puan tahu tak? Saya kan kalau duduk di Mekah tu utamanya, selalulah melting. Tengok apa? Ramai sangat orang-orang tua lelaki yang pimpin isteri dia yang tua-tua, pimpin, peluk. Kita tengok kan, dia orang tu bukannya buat aktiviti yang geli-geli macam menyampah mata tengok, tak. Dia buat sangat natural. Dah lah tua-tua, nampak 70 lebih umur, pimpin tangan, jalan. Betul. Nak pergi sana. Lepas tu kan, macam subuh semalam Encik, subuh semalam yeah. Kita pergi solat dekat atas kan, subuh semalam dekat Masjidil Haram. Saya tengok kan, ada lelaki tua ni, saya seorang Pakistan ke orang India ke, tak tahulah, sepasang. Sebab mereka pegang kepada mazhab tidak batal wuduk lelaki perempuan kan, suami isteri. Bukan lelaki perempuan, suami isteri tak batal. Jalan perlahan pakcik ni, dia pimpin isteri dia. Dia pimpin, saya duduk belakang dia kan. Saya kata, tapi saya tak bawa phone. Saya kalau pergi masjid jarang bawa phone. Saya kata, ya Allah, kalau boleh rakam memori ni, comelnya lah pakcik-makcik ni jalan pimpin tangan. Lepas tu, yang saya rasa lagi comel, suami ni dia pimpin isteri dia hantar sampai tempat solat wanita. Sebab Masjidil Haram dia terbuka, dia bukan macam Masjid Nabawi. Lelaki tak boleh masuk ruang solat perempuan, tapi Masjidil Haram terbuka. Sebelah-sebelah macam tu je. Tapi masa tu dah dekat dengan waktu solat, jadi tempat solat tu macam terhad. Jadi yang pakcik ni dia pimpin isteri dia ikut. Dia carikan ruang untuk solat isterinya. Dia pastikan. Kalau yang lain tu pimpin, isteri pun jalan sendiri. Pimpin, isteri pun jalan sendiri. Dia pun janji jumpa sini. Tapi yang saya tengok depan mata saya ni, pakcik ni dia iring, dia pimpin isteri dia. Dia pun cari-cari tempat kosong untuk isteri dia. Dia pun hantar sampai tempat kosong tu. Lepas tu isteri dia pun start solat. Makcik comel kurus kecil ni solat, umur 7 lebih saya rasa, ke 8 lebih. Start solat, barulah isi suami dia gerak. Masya Allah, comel sangat. Masa solat Jumaat semalam, saya duduk, kami lepas kita tawaf tu kan, bila tawaf memang kita akan kelang kabut cari tempat untuk solat. Lepas tu kami yang perempuan ramai-ramai ada tempat. Tiba-tiba polis datang, halau. Bukan halau, sorry, bukan berkata halau, suruh kami pindah ke belakang lagi. Kami pun yang perempuan, jemaah perempuan ni pun pindah ke belakang lagi. Jadi boleh jadi ada ramai suami yang tua-tua ni, pakcik-pakcik ni dah dia nampak isteri dekat belakang. Tapi bila polis suruh alih jauh kami ke belakang lagi, jadi ramailah suami yang dah tak nampak isteri duduk mana. Sebab Majlis Hara kena faham, sebab dia tak boleh nak bahagikan kawasan-kawasan tu. Yang comelnya, lepas kami semua dah duduk satu kawasan, ramailah pakcik-pakcik yang tua-tua, saya rasa bukan 60 lebih, 70 lebih, mari cari isteri. Cari isteri. Dan ramai yang tak jumpa, tak nampak isteri. Dan insyaAllah lepas tu dia orang jumpalah tu kat mana-mana. Tapi ada seorang pakcik ni, encik suami, ada seorang pakcik ni tak putus asa. Dalam masa tu nak solat Jumaat ni, nak azan Zuhur dah, semua dah duduk, dia punya beria cari isteri dia tu. Dia masuk kawasan solat perempuan ni, tapi bukan kawasan khas. Dia cari dengan dia gulungkan seluar dia, mungkin seluar dia dah kotor, dengan barang dia, dengan tua dia tu, dia cari sampai polis perempuan marah. La, hada linisa. La. Tapi dia pujuk polis tu. Dia cakap dalam bahasa dia, orang Pakistan rasanya, dia nak cari isteri dia. Sebab mungkin isteri duduk kat belakang jauh. Sampailah dia dapat jumpa isteri dia, barulah muka dia tu lega. Lepas tu dia pun panggil isteri dia datang, ikut dia, suruh pergi solat dekat dengan dia. Masya Allah, kami semua tengok tu kan. Ya Allah, besarnya kasih sayang suami, punyalah caring isteri ni. Lepas tu saya boleh tengok isteri ni tak nak ikut. Tak nak ikut, nak solat dekat sini. Suami ni pujuk macam tu, suruh solat tak jauh daripada dia, belakang-belakang dia. Macam tu lah. Jadi Masya Allah,
Kalau datang Mekah, betul tak? Kita boleh tengok banyak sangat pemandangan suami-suami yang jaga isteri, pegang isteri macam ni, pegang ni. Padahalnya bukan situasi yang yang membimbangkan sangat. Tapi boleh jadi memang begitulah mereka di negara. Mungkin begitulah mereka dekat rumah. Suami sangat penyayang, sangat caring dan sebagainya. Betul. Ada yang pegang isteri dia, tarik kuat-kuat, lari daripada kedai emas. Ni banyak kedai emas kat sini Madinah. Oh, ada yang macam tu. Oh, dia pegang juga kuat. Tapi melarikan isteri daripada shopping. Oh, tu romantik juga. Masya Allah. Emas di sini. Ya. Tapi saya tak pernah beli emas. Saya tak pernah. Betul, saya lepas je Ustazah. Ya. Okey, penutup. Saya tak dicakap apa-apa dah. Encik penutup. InsyaAllah penutup. Sebagai penutupnya, alhamdulillah, di mana-mana juga ada tempat yang membahagiakan. Betul. Di mana-mana pun ada tempat-tempat yang membahagiakan. Jika diizinkan di sini, alhamdulillah, satu nikmat juga lebih besar. Namun begitu, untuk mesra ke, untuk bahagia dengan suami, di mana-mana boleh bahagia. Betul. Walaupun lebih dalam banyak kelebihan dan kekurangan, dua-dua boleh bahagia. Betul. Cara kita melihat bahagia tu bagaimana, dan cara kita respon kepada kekurangan yang kita ada. Mungkin dulu kita pernah, dalam sekarang pun kita pernah sekarang menghadapi konflik. Tapi macam mana kita hadapi konflik tersebut? Dengan suaminya tak nak panggil dia, sweet-sweet, suaminya cepat stres, suaminya tak boleh dengar leteran, teguran, suami Ustaz kan. Tengok sana je. Jadi isteri memang kuranglah dia punya kelemahan dia Ustaz. Betul. Ke tak ada kekurangan? Biasa isi tak ada. Tak ada kekurangan. Masya-Allah. Jadi semuanya boleh bahagia dengan cara berbeza. Pimpin tangan di Malaysia boleh. Bahagia tu perlu dicipta, bukan dinantikan. Kena dicipta, kena diusahakan, bukan dinanti-nantikan. Siapa yang menghulurkan bahagia, menghulurkan kasih sayang, dia dapat pahala lebih. Betul. Tunggu untuk dihargai, tunggu tak apalah, kita hargai dulu. Betul. Tunggu untuk disayang, tak apalah, kita sayang dulu. Tunggu untuk dimanja, tak apalah, kita manjakan dulu. Betul. Dia beri dulu, beri dulu, kita akan dapat. InsyaAllah doa, insyaAllah mungkin suatu hari nanti dapatlah. InsyaAllah. Wallahualam. Tapi perempuan tak sabar kadang tak. Tak. Yeah. Bagi penutupnya, insyaAllah, moga-moga didoakan semua sampai ke bumi Mekah, bumi Madinah ni, insyaAllah. Kami pun sentiasa mendoakan semua untuk sampai di sini. Mana tahu esok-esok suatu hari nanti anda semua sampai, doakan pada yang lain pula sampai, insyaAllah ramai yang sampai. Dan ramai yang boleh memberi satu kesan kepada keluarga, kesan pada masyarakat. Sebab apa? Sebab kita dah sahut panggilan Allah kat sini, dan bila kita balik nanti, kita sahut panggilan Allah setiap masa. Bukan sekadar di sini saja kita sahut panggilan azan sebagainya, tapi di balik Malaysia nanti kita juga menyahut panggilan azan. Di sini kita banyak bersedekah, di Malaysia pun kita balik banyak bersedekah. Di Malaysia, di sini kita banyak berselawat, balik Malaysia pun kita lebih lagi berselawat. Jadi insya-Allah di sini adalah latihan, medan tarbiyah untuk kita memperbanyakkan amal, dan balik Malaysia insya-Allah lebih banyak lagi amal. Istiqamah dengan amal tu insya-Allah yang paling besar. Takut-takut balik-balik pun kita jadi orang yang biasa-biasa saja. Orang yang tak ambil pengajaran daripada ibrah Nabi di sini. Perjuangan Nabi Ibrahim, perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyak kisah-kisah menarik untuk dikongsi, untuk yang kita boleh belajar dan faham, dan balik pula kita sebarkan ilmu tersebut kepada ahli keluarga kita dan juga masyarakat kita, insya-Allah. InsyaAllah. Terima kasih semua. Dan penutup, sebab ada yang tanya berulang kali lagi nombor telefon untuk dihubungi kepada siapa yang berminat dan berhajat untuk menunaikan umrah bersama dengan kami, Hijrah Travel AF Sdn Bhd, Hijrah AF Travel Sdn Bhd, memang di bawah kami tu. Subhanallah, insya-Allah dibimbing oleh saya sendiri dan juga para mutawif, encik suami sekali. Nombornya adalah 0115866167. 0115866167. Ini saja nombor rasmi kita. Ada satu lagi sebenarnya, kalau anda terima nombor ni pun nombor yang betul juga, 0115866203. Jadi wallahualam, mohon maaf salah dan silap. Jumpa lagi insya-Allah lepas zuhur waktu di sini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lepas zuhur waktu di sini.
pukul katakan pukul 2. Pukul 2 sini 12.20. Lebih kurang pukul 1 sini. Pukul 6 sana lah. Oh ya? Oh pukul 6. Okey kan? Tengok keadaan. Okey, Assalamualaikum. Salam.